makanan ni hanya untuk hari raya. Kalau tahun 70-an, hari raya aja ada. Jadi kami akan merasa Kelamai ini hari raya haji dan hari raya puasa. Hari lain tak akan merasa. Nak ada masa tahun depan pula. Seawal jam 7 pagi, keluarga ini mula sibuk membuat persiapan makanan tradisi suku kaum Rawa iaitu Kelamai. Berusia 50 tahun, Aris Fadilah Syahrudin antara insan yang mewarisi kepakaran membuat juadah tradisional ini. Kelamai dipercayai wujud sejak penghijrahan kaum Rawa di Sumatera Barat ke negeri Perak sekitar tahun 1875 hingga 1876. Tetapi peredaran masa menyebabkan manisan tradisional ini semakin dilupakan. Niaga Kelamai ini bermulanya daripada arwah abang saya lah. 15 tahun ke 20 tahun selepas lah rasa saya. Dia buat niaga Kelamai ni. Lebih kurang ada 10 tahun lepas tu dia meninggal. Dia meninggal jadi tak ada siapa pula yang nak buat. Saya lah sambung. Sebenarnya nak menyambungkan mewariskan tradisi ni je lah. Di sini dah memang kurang orang buat. Kurang orang yang tahu nak buat Kelamai tu yang saya usaha nak buat, menyambung balik tradisi buat Kelamai ni. Jangan sampai pupus. 6, 7. Sebelum ini, Kelamai begitu sinonim di kala Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Ekoran itu, demi untuk menjaga juadah warisan tradisi, Aris dan keluarganya telah memulakan perniagaan ini sejak 3 tahun lalu. Proses penyediaan manisan ini juga tidaklah mudah memandangkan Kelamai harus dibakar kira-kira 3 hingga 8 jam. Antara keistimewaan juadah ini, ia mampu bertahan lebih dari sebulan lamanya. Cara untuk menyimpan kan, kalau dia tempat lembap, dia memang cepat berkulat. Pada zaman dulu, teringat kami kecil-kecil dulu kan, arwah mak mesti simpan, kami pakai dapur kayu kan. Dapur kayu tu asap tu naik atas, memang disangai, orang panggil sini sangai tau. Letak atas dapur tu tadi, dia letak gantunglah. Jadi asap tu sentiasa asap, berasap dia punya, tu yang lambat berkulat. Lambat berkulat zaman dulu. Zaman sekarang tak berkulat, senang je lah masuk peti ais. Sehari sebelum Kelamai dibakar, bapa kepada 4 orang anak ini akan memulakan misinya untuk mencari buluh. Berusia 13 tahun, lazimnya Danish Irwan akan membanting tulang menolong bapanya dalam misi berkenaan. Saban minggu, Aris dan anaknya akan mendapatkan 40 batang buluh di Kampung Pulai, Perak. Buluh nak dicari di kawasan sungai, di kawasan hutan dia yang banyak. Jadi banyak cabaran. Buluh pun bukan senang nak dapat dah sekarang. Buluh ni banyak di tepi sungai. Jadi tahu je lah, pacat, lintah semua banyak dari situ, itu lah cabarannya. Proses pembakaran Kelamai sama seperti membakar lemang, namun ia menggunakan buluh berbeza. Hanya buluh aur yang boleh digunakan untuk menghasilkan Kelamai yang sempurna. Berbanding buluh lemang, buluh aur mempunyai ruas yang pendek dan tebal. Biasanya orang sini milih buluh yang sedang-sedang dah matang dengan yang tua. Sebab kalau kita pakai buluh yang muda, bila kita bakar nanti, buluh tu akan mengecut. Jadi isi dalam buluh tu nanti akan, bila masak, bila mengecut, isi dia akan keluar. Ni bila dah buluh ni dah ada mula kemerahan badan dia macam ni kan, dia menandakan dia dah cukup tua lah. Cukup untuk kita ambil untuk buat proses Kelamai. 3 jam berlalu.
Akhirnya mereka berjaya memperolehi 40 batang buluh. Manakala di Kampung Mesah Hilir, Perak, isteri Aris, Nurizandollah, menyediakan bahan untuk membuat adunan kelamai atau ome. Ni seorang-seorang lah kalau ni basuh pulut memang kerja kat dalam seorang-seorang. Selalu kat tempat pagi. Pagi sebab dia nak basuh, dah basuh kena rendam dulu. Kena buat pagi-pagi lah, tak kisah. Lepas tu dah basuh, dah rendam, buat dan tos. Cepat sikit jemur, dia tak makan masa lama. Cepat dia dah kering air. Memandangkan prosesnya mengambil tempoh masa yang lama, bahan-bahan adunan haruslah disediakan 3 hari sebelum kelamai dibakar. Kesabaran menjadi kunci utama dalam menyediakan juadah warisan ini. Kadang kena tunggulah sampai dia kering. Lepas tu kan takut monyet kan. Monyet pun kadang-kadang ada juga. Suka mencuri pulut kan. Dia ada juga kalau kita tak jaga dia datang lah. Kalau dia banyak keluar tu nak mencari makan tu. Dia nak ngintai kat pulut lah. Kan tunggu lagi sampai siap. Dah kering tu kat dia bawa masuk rumah. Jam 11 pagi. Keluarga ini masih sibuk membakar kelamai sebelum dijual kepada orang kampung. Resepi turun-temurun dari 3 generasi lalu menjadikan kelamai ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Usai kelamai dibakar, perkarangan rumah acu mula meriah dengan kedatangan pelanggan. Lazimnya ia dijual mengikut saiz bermula dari RM20 hingga RM25. Kerana masih mengekalkan ramuan asli dan cara tradisional, hasil air tangan Aris dan keluarga mula dikenali ramai. Rosmawati Muhammad Raudi yang juga berketurunan Melayu Rawa tidak melepaskan peluang untuk merasai makanan tradisional ini. Sejak COVID ni, dia tak boleh berniaga. Pondok pun tak okey dah runtuh. Runtuh tu angin kuat, ribut. Jadi dah koyak rabak semua. Dah. Betul sebab COVID tu tak ada berniaga kan. Bulan dah. Jadi biar je lah banyak kat kita berniaga kat rumah aja. Wangi lagi. Wangi lagi. Ambil wangi. Benda ni memang nak kena buat berkumpulan. Kalau buat seorang memang tak jadi. Memang nak kena ada orang menolong. Demi menjaga makanan warisan agar tidak ditelan zaman, proses menghasilkan kelamai yang rumit tidak pernah mematahkan semangat anak jati Perak ini. Juadah tradisional ini juga begitu sinonim dalam kalangan suku kaum Rawa di Gopeng Perak. Menurut kepercayaan dan pantang larang orang lama, untuk mendapatkan hasil dan kelamai yang baik, buluh aur tidak boleh dilangkah. Aris atau lebih mesra disapa Acu mula memecah keringat memproses buluh. Buluh aur begitu istimewa kerana ia tidak perlu dibasuh dan habuknya boleh dimakan. Kebiasaannya, sebelum dipotong, buluh akan disukat menggunakan kayu berukuran 20 inci. Benda ni memang nak kena buat berkumpulan. Kalau buat seorang memang tak jadi. Memang nak kena ada orang menolong, nak bakar, nak mengupas buluh tu, meneraut buluh, nak menebuk buluh. Bagi mengelak buluh menjadi kering dan kecut, kerja-kerja meraut buluh dilakukan sehari sebelum kelamai dibakar. Ketelitian yang tinggi diperlukan untuk meraut buluh bagi mendapat ketebalan yang diinginkan.
Nak meraut buluh ni, tahu banyak sebanyak setebal mana yang nak raut, senipis mana yang nak diraut. Jadi kita kena berpandukan kepada tengok dalam. Selagi tak nampak cahaya dalam tu kan, dia transparent tu. Ya, selagi tu kita kena raut. Kerana kalau nipis, jadi benda ni cepat masak lah. Selain menjemur beras pulut, Izan turut ditugaskan untuk menyediakan beberapa lagi bahan sampingan seperti tahi minyak dan kerisik. Kira-kira 1.5 jam diambil untuk santan bertukar menjadi tahi minyak. Suri rumah ini tidak pernah mencuba menukar resepi yang diajar kepadanya. Bagi Izan, keaslian juadah warisan harus dikekalkan. Kini tiba giliran anak bongsu kepada 4 orang adik-beradik ini untuk mengisar beras pulut. Walaupun baru berusia 13 tahun, dia sudah menunjukkan minat dalam menyediakan juadah tradisional berkenaan. Jika dahulu beras pulut akan dikisar menggunakan batu pengisar, kini ekoran kehambatan arus teknologi menjadikan proses mengisar menjadi lebih mudah dan efektif. Berdasarkan petua masyarakat terdahulu, terdapat pantang larang untuk mendapatkan hasil yang cantik. Adunan tu kita dah masuk dalam tempat dia. Biasanya nak kena lapik dengan barang lah, jangan direct atas simen. Pasalnya mungkin simen akan tindak balas dengan bahan yang dalam periuk tadi yang akan buat barang tu basi ke apa ke, tak elok ke mungkin. Saya yang hari tu pun mungkin saya direct atas lantai. Itu yang tu dia tak menjadi, tak naik barang tu. Rosmawati Muhammad Raudi yang baru sahaja membeli kelamai Aris telah menjamu keluarganya dengan juadah istimewa itu. Saya mula makan kelamai ni masa dari kecil lah. Masa kecil-kecil setiap kali raya arwah opah mesti akan buatkan. So kita memang makanlah ni. Bila arwah opah dah meninggal, kita pun dah lama lah tak makan. Bila dah besar-besar ni, dah duduk dekat sini, baru tahu ada orang meniaga tu, kita pun cubalah. Yang hari ni bila dapat makan, rasa macam bila sekali rasa tu memang sama macam arwah opah buat dulu, memang cuma dia kurang manis lah, memang best sangat lah. Banyak kan? 25. Dia ikut saiz buluh. Macam banja, macam jauh. Dulu dipaketkan sebagai ais. Anak-anak pun tadi dia orang cuba untuk first time, dia orang rasa macam sedap, tapi dia orang sebut dodol. Sebab dodol lebih banyak komersial kan, yang ini tak banyak kan. Sekurang-kurangnya makanan tradisi yang akak tahu, yang akak kenal daripada akak punya suku kaum Rawa ni, dia masih kekal sampai sekarang. Dan akak pun introduce pada anak-anak, dapat introduce pada anak-anak, so anak-anak tetap kenal lah. Maksudnya dia tak ditelan zaman. Ada sebentar. Di rumah Aris, tepung yang dikisar telah dibiarkan selama 2 jam. Ia kemudian dicampur dengan air gula merah. Untuk mendapatkan adunan yang sebati, air gula haruslah ditapis terlebih dahulu. Adunan ini hendaklah dikacau dan dibiarkan semula selama beberapa jam. Sampai dia betul-betul halus tau, tak ada berketul-ketul. Tepung tu tak berketul-ketul di dalam. Ada berketul tapi tak banyaklah ni ketul. Dia ketul yang tepung tu berketul. Bila kita tekan kan dia masih lagi warna putih. Okey, selesai. Kini tugas membuat omeh akan dikendalikan oleh Izan dan anak ketiganya. Berusia 18 tahun, Darwish Idham akan membantu ibunya apabila berkelapangan. Omeh kemudian akan dibiarkan selama 3 hari bagi membentuk corak pada isi kelamai yang sudah dimasak.
Rasa manis, sedap dan berlemak seakan dodol. Itulah yang boleh diungkapkan apabila manisan tradisional ini mula menyentuh deria rasa si pemakan. Bagi Aris, proses membuat kelamai telah mengeratkan hubungan mereka sekeluarga. Harapan saya kalau boleh pembuatan kelamai ini disambunglah. Jangan sampai pupus. Harapan tu kalau anak-anak ada yang berminat, sambungkan kerja saya ni. Nak buat proses kelamai ni seorang kita memang tak mampu nak buat. Jadi saya memang mengharapkan anak-anak menantu dan anak-anak saya, isteri untuk membantu saya lah buat benda ni. Pasal benda ni memang dah tak ada. Mungkin ada yang tahu buat tapi tak ada tonjol, tak ada nampak pun. Biarpun kini berada di era kemodenan, usaha Aris dan keluarga mengekalkan makanan tradisi telah memaparkan keunikan dan keistimewaan kelamai. Semoga warisan tradisi nenek moyang ini akan terus dipertahankan.